Saya bercerita ini dari satu aspek, itu dari aspek sains. Belum lagi daripada aspek perubatan dan dari aspek Islam, tuan-tuan. Jadi tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kenalan yang baru kenal, yang baru kenal, yang dah lama kenal. Terima kasih. Saya Azmi Bajuri, ingin berkongsi pengalaman. Kalau baik, kita sharekan dengan kawan-kawan. Kalau tak baik, saya minta maaf, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita bercerita hari ini, ya tak, berkaitan dengan satu benda mudah sahaja, iaitu garam. Tuan-tuan, ya, garam ni banyak khasiatnya. Tapi hari ini saya nak bercerita tentang dari aspek sains mengenai garam ni, tuan-tuan, ya. Jadi garam ni, tuan-tuan, menurut kajian sains dan banyak sokongan daripada kajian sains ini, garam ini mempunyai pelbagai khasiat untuk kesihatan kita, tuan-tuan. Itu dari aspek sains, tuan-tuan. Garam ni, tuan-tuan, dia terdiri daripada beberapa jenis garam, ya. Yang pertama, garam orang gelar sebagai garam bukit, ya. Garam bukit ni, tuan-tuan, dia ada banyak nama, tuan-tuan. Namanya senda namak. Itu satu. Ada juga yang digelar sebagai Saindawa Lavana. Ada juga gelar Halib. Ada juga gelar Kala namak. Itu nama-nama dia. Apa dia? Garam bukit tadi, tuan-tuan. Yang kedua, garam Himalaya Pink Salt. Ia juga tergolong daripada garam bukit ini. Dan dia ni antara garam yang bersih. Garam yang paling bersih, tuan-tuan, ialah garam pijar. Tetapi ramai orang, apa pijar ni mungkin benda baru. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya benda lama yang telah lama kita alpakan. Kita kesampingkan dia. Garam pijar antara yang paling bersih. Dan dia adalah digunakan dalam rawatan tradisional orang Melayu, orang India, orang Chinese, dan lain-lain lagi. Tuan-tuan, garam ni, tuan-tuan, dia digunakan dalam rawatan tradisional India juga, Ayurveda. Garam ini, tuan-tuan, dimanfaatkan, ya, banyak manfaatnya. Contohnya seperti sekiranya ada batuk, demam, membantu penghadaman dan penglihatan. Garam ni, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, garam ini mengandungi 85% sodium klorid dan 15% mineral surih. 84 elemen, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, itu latar belakang garam. Jadi, garam biorice ini, tuan-tuan, kita dah campurkan garam-garam yang saya sebutkan tadi, terutamanya garam pijar. Kita masukkan dia air zam-zam, tuan-tuan. Air ajaib dunia, air zam-zam. Maka kita gunakan dalam bentuk spray, tuan-tuan, ya. Dan kita tambah lagi untuk penggunaan garam biorice ini, surah Al-Fatihah kita baca, ya. Kita baca selawat dan niat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khasiat garam ini, tuan-tuan, sangat banyak untuk kesihatan manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, khasiat garam ni, terutamanya garam yang dah kita siapkan, biorice ini, tuan-tuan, khasiat dia ada beberapa khasiat, tuan-tuan. Yang pertama, khasiat garam ni, tuan-tuan, membantu proses penghadaman. Jadi kita bila dah siap spray, kita spraykan selalu, ya, tuan-tuan, terutamanya sebelum makan. Kita spraykan garam ini ke dalam mulut kita. Ia dapat menyingkirkan cacing dalam perut, tuan-tuan. Seterusnya melegakan sakit perut, kemudian mengelakkan jangkitan-jangkitan di dalam perut, tuan-tuan. Itu yang pertama, membantu proses penghadaman. Yang kedua, tuan-tuan, garam ini dapat membantu penyerapan mineral dalam badan. Kandungan garam, tuan-tuan, sodium klorid, ia mengandungi mineral surih, ya,
84 elemen tadi yang bermanfaat untuk badan, seperti ada kalsium, ada zat besi, ada kalium, ada magnesium, tembaga dan lain-lain, keperluan untuk tubuh badan manusia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ia dapat membantu garam ini menambah semula elektrolit yang hilang dari badan kita dan menstabilkan keseimbangan pH pada badan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, garam ini juga, tuan-tuan, dia dapat merangsang kitaran darah dan keseimbangan mineral dengan menyingkirkan mineral toksik dan longgokan garam halus dalam badan, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, garam ini sangat bermanfaat untuk melegakan masalah saluran pernafasan, tuan-tuan. Ya. Bermanfaat seperti kita sakit kerongkong bengkak, jangkitan, batuk kering dan tonsil, tuan-tuan. Spray dia ke dalam mulut, tuan-tuan. Garam ini dapat membantu masalah asma, ya, kemudian masalah sinus, masalah bronkitis, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, garam ni, tuan-tuan, sangat bermanfaat untuk kesihatan kulit. Ini spesialnya. Spesialnya garam ni, tuan-tuan, untuk kesihatan dan kecantikan kulit, tuan-tuan. Pengumpulan sel-sel mati ni, tuan-tuan, yang menyebabkan kulit kita kusam, kasar dan kita kelihatan tua, tuan-tuan. Jadi garam ni, tuan-tuan, dia membuang sel-sel mati tadi, pengumpulan sel-sel mati tadi, dan melindungi kulit kita menjadi halus, mulus dan sangat cantik, tuan-tuan. Garam ini juga, tuan-tuan, dia menguatkan tisu kulit. Jadi dia dapat remajakan, ya, kulit anda sentiasa. Dan seterusnya, garam ini juga dapat membantu radang kulit, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, ya. Garam ini juga, tuan-tuan, baik untuk rambut. Kita spraykan ke rambut, kenakan kulit kepala kita. Dia dapat menghakis dan mengelupaskan kulit-kulit kepala kita yang kotor itu, sama ada terdapat di kulit kepala ataupun di rambut itu, tuan-tuan. Dapat menghitamkan rambut, tuan-tuan, ya. Seterusnya, tuan-tuan, garam ini juga berguna untuk melegakan kekejangan otot. Menurut kajian, tuan-tuan, ya, ketidakseimbangan, ya, antara garam dengan elektrolit ini menyebabkan kekejangan otot itu berlaku. Ketidakseimbangan elektrolit kalium menyebabkan, tuan-tuan, kekejangan otot. Jadi, tuan-tuan, garam ini dapat membantu mengurangkan risiko kekejangan dan kesakitan otot, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, saya bercerita ini dari satu aspek, iaitu dari aspek sains. Belum lagi daripada aspek perubatan dan dari aspek Islam, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita ambil dari kajian sains ini. Maka kita telah sediakan spray daripada Biorest ini, tuan-tuan. Diharap dapat memberi manfaat kita bersama. Nampak sangat kecil, tetapi manfaatnya, tuan-tuan, sangat besar, tuan-tuan, untuk kesihatan manusia itu sendiri. Jadi, tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk kita bercerita tentang garam. InsyaAllah di episod-episod yang ke depan, ya, jika tuan-tuan berminat untuk mendengar, tuan-tuan boleh tengok YouTube saya. Maka di situ saya akan bercerita tentang banyak perkara. Jadi, tuan-tuan, jika ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Saya tak ada niat apa-apa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang kehadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.